IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita menerusi Aspirasi 10.1 bersama saya Nurhati Parari dan juga tetamu di Konti menerusi Sains dan Islam. Saya lalukan kehadirannya terlebih dahulu. Kita ada di Konti Encik Muhammad Mustaqim Malik, merupakan pegawai penyelidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih hadir ke Konti untuk bersama dengan kita. Pada tengah hari ini kita nak kenal, sebenarnya hari ini kita nak kenal tentang Habatus Sauda, perspektif sains dan Islam, tajuk kita. Dan mungkin di awalan ini kita boleh berikan sedikit mukadimah bersama untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Yati. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Seadanya. Dan para pendengar IKIM FM, khususnya dalam program kita pada tengah hari ini, Sains dan Islam. Salam Inspirasi Inforia Islami. Kali pertama saya sebut betul. Alhamdulillah. Akhirnya. Jadi seperti mana yang DJ Yati sebut tadi, tajuk hari ini insya-Allah kita akan sikit sebanyak mengulas tentang Habatus Sauda menurut perspektif sains dan juga Islam. Jadi kalau kita tengok Habatus Sauda ini adalah herba yang sangat popular. Dan dia telah digunakan semenjak beratusan tahun ataupun sudah ribuan tahun dahulu. Bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Malaysia, bahkan masyarakat seluruh dunia. Bukan sahaja masyarakat Islam, bahkan bukan Islam. Maksudnya memang seluruh dunia Habatus Sauda ini, ataupun dia juga dikenali sebagai black seed, jintan hitam, ataupun dalam secara saintifiknya disebut sebagai Nigella sativa. Di satu apa yang sangat popular, bukan saja dalam macam saya katakan tadi, popular dan telah digunakan di seluruh dunia semenjak ratusan tahun dahulu. Cumanya dalam kalangan Muslim, kita orang Islam, ia menjadi satu yang agak special sebab ia disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, pada Habatus Sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tib hadis 5688 dan Sahih Muslim kitab As-Salam hadis 2215. Jadi memang banyaklah kalau kita tengok orang menggunakan Habatus Sauda ini untuk tujuan rawatan tradisional. Dan kalau zaman sekarang ni dunia makin berkembang, orang makin kreatif dan inovatif, Habatus Sauda ini di-upgrade ataupun kita kata diubah suai dan diformulasi dalam pelbagai bentuk. Contohnya kopi, jamu, tonik, krim sapu. Pun ada ya Habatus Sauda? Ada. Minyak selalu ya. Dan tablet contohnya. Jadi memang sekarang ni memang orang masih lagi menghargai Habatus Sauda ini sampai diolah ke dalam bentuk macam-macam bentuk zaman sekarang ini. Tapi saya minta kita stop sekejap tentang hadis tu. Saya nak tarik perhatian para pendengar kepada beberapa kes yang dilaporkan tentang penggunaan produk yang diformulasikan daripada Habatus Sauda. Pertama, kes yang dilaporkan pada tahun 1997. Kes alahan kulit daripada penggunaan secara topikal minyak yang dibuat daripada Habatus Sauda. Secara topikal sapu. Okay. Kes ni dilaporkan di Department of Dermatology City Hospital Munich, Schwabing, Jerman. Itu yang melibatkan seorang lelaki umur 28 tahun. Kalau ikut sejarah perubatan dia tidak ada pun penyakit secara alahan ataupun penyakit kulit. Cuma waktu dia datang ke hospital, dia dilihat telah 2 hari mengalami eczema yang bermula daripada leher dia, kemudian merebak ke lengan dan bahagian belakang badan. Merebak. Baik. Jadi bila dikonsult dengan doktor, ditanya, dia dah menggunakan ubatan topikal yang buat sapu tu lah, daripada minyak yang diperbuat daripada Habatus Sauda, yang dia dapat daripada, kalau orang Indonesia sebut, dia dapat di toko-toko jamu. Toko-toko jamu. Kedai tempatan. Jadi bila dia beli itu sebab dikatakan, dipasarkan minyak itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah kulit, masalah bengkak, jerawat, eczema, skabis dan macam-macam penyakit kulit. Namun berdasarkan hasil ujian yang dibuat di hospital menunjukkan bahawa memang
minyak habas sauda yang digunakan itu menyebabkan iritasi kepada kulit pesakit tu. Oh. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua berlaku pada tahun 2002. Juga kes alahan disebabkan minyak habas sauda. Yang ni pun berlaku di Jerman, di Department of Dermatology, Frankfurt University Medical School, Germany. Yang mana seorang wanita 31 tahun memang ada eczema, cumanya bila dia datang tu dia bertambah teruk. Dia ada luka, nanah. Memang teruk lah. Jadi dia mengadu ada kegatalan yang teruk pada tangan dia. Jadi bila doktor cek, memang juga dia disebabkan oleh minyak habas sauda yang dia gunakan. Itu kes yang kedua. Yang ketiga yang terbaru tahun 2018. Ini yang berlaku di Arab Saudi, dilaporkan oleh King Abdul Aziz Medical City. Kalau macam dua kes yang awal tadi ialah disebabkan oleh kes alahan. Yang ini pun minyak habas sauda tapi sakit perut yang teruk sebab dia dah minum minyak habas sauda itu 10 gram sehari selama 3 minggu. Jadi ujian dalam ujian pengimejan tomografi komputer menunjukkan memang ada blockage pada beberapa saluran darah di bahagian abdomen dia. Dan memang berdasarkan kepada diagnosis doktor menunjukkan bahawa sememangnya itu adalah side effect kesan daripada high dose of black seed oil tadi. Pengambilan yang berlebihan. Dos berlebihan. Okey, kita patah balik kepada yang hadis yang kita letak tepi tadi, kita ambil balik. So jadi sekarang ni dia ada dua ekstrem yang berbeza. Ada kes side effect yang teruk, tapi pada masa yang sama hadis menyebut bahawa habas sauda itu ubat segala penyakit. Jadi sekarang ni kita menjadi tanda tanya kepada kita sebagai orang Islam, adakah benar habas sauda itu ubat segala penyakit? Betulkah hadis tu? Tapi takkanlah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah salah. Maka sepatutnya kita ini yang perlu meluruskan ataupun membetulkan kembali kefahaman kita tentang apakah hakikat sebenar habas sauda itu, sama ada yang dimaksudkan oleh Islam bagaimana, yang dimaksud oleh Nabi SAW macam mana, dan macam mana yang dimaksudkan dari sudut perspektif kesihatan. Ya, apa punca kepada perkara-perkara tersebut boleh berlaku pun kita kena tengok juga kan dari perspektif itu. Dan kita akan berhenti rehat seketika bagi sahabat-sahabat kita bertenang. Bertenang, insyaAllah kita akan dapatkan jawapan selepas kita berhenti rehat seketika. Apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya berkenaan dengan habatus sauda dari perspektif sains dan juga Islam itu sendiri. InsyaAllah untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk sains. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi sains dan Islam bersama dengan kita di Konti bersama dengan Encik Muhammad Mustaqim Malik, merupakan pegawai pendidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebut tentang habatus sauda tadi dengan kes-kes yang disebutkan dalam mukadimah. Semua orang rasa macam, betul ke hari-hari dah ambil dah ni? Macam ni macam itu dan sebagainya. Tenang, insyaAllah kita akan kongsikan seperti mana tadi dikatakan, dah bawakan juga hadis bagaimana berkata tentang habatus sauda itu penawar segala penyakit. Tapi kat situlah kan dalam persoalannya, apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut sebenarnya? Okey. Apabila kita berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW, adabnya ialah kita kena merujuk kepada huraian dia, kerana kadang-kadang kita tak dapat nak faham sesuatu lafaz yang dia ungkapkan oleh Rasulullah itu secara direct macam tu. Kita baca itu tak semestinya kita faham maksudnya. Maka kita kena merujuk kepada tulisan-tulisan ulama, syarah-syarah ulama. Kerana kadang-kadang bila terjemah kepada bahasa Melayu, kaedah bahasa Melayu tidak sama dengan kaedah bahasa Arab. Kalau kita kata semua dalam bahasa Melayu, tak sepertinya sama dengan semua dalam bahasa Arab. Betul. Jadi sebagai Muslim yang beradab dengan sunnah Rasulullah, sepatutnya kita kena merujuk kepada huraian para ulama itu sendiri. Jadi dalam isu habatus sauda ini, pertama kita kena faham bahawa apabila diungkapkan habatus sauda itu penawar segala penyakit, pertama kena tengok dari sudut habatus sauda itu sememangnya mempunyai banyak manfaat dalam mengubati banyak penyakit. Contohnya kalau disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, iaitu kitab syarah kepada Sahih Bukhari, dia sebut ada beberapa kegunaan habatus sauda ini dalam mengubati penyakit. Contohnya apabila dihancurkan menjadi serbuk, dibalut dengan kain, kemudian dihidu
aroma habas sauda itu ia boleh membantu orang yang mengalami sesemut akibat sejuk. Oh. Ini yang diungkapkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah dia lah. Yang kedua, selain itu juga turut disebutkan bahawa sekiranya habas sauda itu dimasak bersama-sama cuka, kemudian digunakan untuk berkumur, dapat melegakan sakit gigi ataupun sakit usi. Ini pengalaman yang orang-orang Arab ketika itu yang dinukilkan semula oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis habas sauda itu. Namun memang kita kata banyak kegunaan habas sauda itu, tapi kena hati-hati, ia bukanlah bermaksud dia penawar segala jenis penyakit yang ada di dunia ini. Kerana kita apabila menafsirkan sesuatu hadis itu, kita perlu menggunakan kaedah yang betul. Kerana ada kaedah dalam usul fiqh yang mentafsirkan lafaz-lafaz ini dengan kaedah-kaedah tertentu. Contohnya dalam kes habas sauda ini, yang dimaksudkan dengan kullu ataupun segala jenis penyakit itu, menurut Imam Ibn Al-Jauzi, dia kata sebahagian ulama mengatakan lafaz kullu atau semua penyakit itu adalah lafaz umum yang membawa maksud khusus. Apa maksudnya itu kan? Umum ke khusus ni? Umum ke khusus. Sebab itulah saya kata dari awal tadi, kaedah bahasa Melayu dengan bahasa Arab dia tidak sama. Kalau hadis itu diungkapkan bahasa Arab, sepatutnya kita kena merujuk kepada kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Jadi dia memberi contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang burung hudhud yang bagi berita kepada Nabi Sulaiman tentang dalam surah An-Naml. Dia kata, sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka dan telah diberikan kepadanya semua benda, dan dia juga mempunyai singgasana yang agung. Jadi dikabarkan bahawa Ratu Balqis ni, dalam cerita ni Ratu Balqis lah memiliki semua benda. Tapi adakah betul Ratu Balqis mempunyai semua benda? Ingat tak apabila Ratu Balqis itu sampai kepada istana Nabi Sulaiman, dia nampak seolah percikan air dekat lantai tu. Maka kalau kita tengok dari situ, itu pun dia tak ada dalam senarai kekayaan dia. Maka sudah tentu maksud kulu itu dalam konteks ini bukan semua. Tetapi ialah lafaz yang menunjukkan bahawa dia mempunyai kemewahan yang cukup untuk dia memerintah dia punya kerajaan tu, kalau mengikut kepada tafsir Ibn Katsir. Ia juga membawa maksud satu lafaz mubalaghah. Mubalaghah tu maksudnya hyperbola. Dia sebenarnya nak kata hebatnya dia tu, dia mempunyai semua benda. Tapi bukanlah maksud dia semua benda. Nak kata dia hebat. Samalah macam dalam hadis ini, dikatakan semua penawar semua penyakit itu kerana kemampuan habas sauda itu merawat pelbagai penyakit. Dan memang inilah yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa penawar segala penyakit itu memang adalah lafaz umum yang membawa maksud khusus. Dan kata Imam Al-Khattabi yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani tadi, itu adalah maksud yang sesuai. Sebab tak ada satu pun tumbuhan dalam dunia ini yang terkandung dalamnya semua manfaat. Kalau ada satu je tumbuhan, semua benda dalam tu orang guna tu je. Orang guna itu saja. Maka Imam Al-Khattabi kata mustahil wujud tumbuhan yang macam tu. Oleh itu, apa maksud penawar segala penyakit dalam konteks hadis ini? Jadi mereka, para ulama, mentafsirkan bahawa penawar segala penyakit itu adalah penawar kepada penyakit yang sesuai diubati dengannya. Sesuai diubati dengannya di sini bermaksud pada zaman tersebut ada sesetengah penyakit yang berlega-lega dalam kalangan masyarakat Arab. Dan penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cuaca sejuk. Dan sifat habas sauda ini adalah dia panas. Dia berlawanan dengan penyakit sejuk itu. Dia mampu untuk melawan ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat sejuk. Jadi kalau kita tengok pengkhususan itu mengubati penyakit yang sejuk tapi tidak berkesan untuk penyakit yang panas, menunjukkan bukanlah sama kefahaman yang kita faham selama ini. Semua itu adalah tidak tepat. Jadi kerana itulah kalau kita boleh tengok di sini, habas sauda itu sepatutnya perlu difahami dari sudut konteks maksud lafaz itu sendiri. Dan saya kira selama ini kefahaman literal yang kita pakai adalah kefahaman yang tidak tepat. Dan sepatutnya sekiranya kita ingin menggunakan habas sauda itu untuk mengubati penyakit, bukanlah maksudnya kita ambil habas sauda itu, okey, insya-Allah apa-apa penyakit pun boleh diubati dengan
itu adalah fahaman yang tidak tepat. Sepatutnya ia digunakan dengan cara yang betul untuk mengubati penyakit yang betul. Dia kena ada kesesuaiannya. Ada kesesuaiannya. Alhamdulillah, hari ini pencerahan sangat baik bercakap tentang Habatus Sauda, penawar segala penyakit. Jintan hitam tu memang sangat istimewa, tapi kena faham sungguh-sungguh, jangan faham literal saja kan, insya-Allah. Cumanya macam mana kita melihat Habatus Sauda juga pula dari sudut sains dan juga kesihatan sebenarnya? Okey, baik. Kita sebenarnya dalam konteks Habatus Sauda ini, kita tak boleh nak mengetepikan kefahaman masyarakat selama ini kerana memang dia sebati dalam masyarakat. Cumanya penting untuk kita memberi kefahaman yang betul tentang Habatus Sauda ini. Dan kalau saya boleh petik, sebenarnya memang ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa Habatus Sauda ini penawar kepada penyakit-penyakit tertentu. Namun kajian-kajian ini saya boleh kongsikan, antaranya kajian yang saya boleh ketengahkan adalah terdapat bahan-bahan bioaktif. Bahan-bahan aktif dalam Habatus Sauda ini yang berpotensi, perkataan saya berpotensi untuk mengubati penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ada thymoquinone daripada Habatus Sauda yang berfungsi sebagai salah satu rawatan terapi kombinasi dengan rawatan-rawatan sedia ada untuk merawat barah payudara. Dan juga selain itu ada juga kajian menunjukkan bahawa bahan bioaktif yang sama turut berpotensi untuk mengubati masalah paru-paru dan hyperglycemia. Jangan excited dulu masyarakat di luar sana, jangan salah faham. Kita nanti semua orang dengar sampai habis apa saya cakap. Jangan bisa kata dia kata itu Redwi Ikim cakap memang ada lah Habatus Sauda ubat payudara. Dah dia bagi tahu dekat jiran sebelah, dia bagi tahu kat kawan-kawan dia. Sebenarnya kenapa saya jelaskan tadi saya sebut sebagai berpotensi, kerana dalam kajian perubatan, apabila kita sebut berpotensi itu, dia hanya pada peringkat awal kajian. Ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian. Maksudnya kalau kata ia ada kandidat atau calon yang sesuai untuk digunakan untuk mengubat, tapi dia belum melalui fasa-fasa tertentu dalam perubatan untuk akhirnya diletakkan dalam clinical practice. Maknanya belum sampai pun tahap clinical. Belum sampai lagi. Jadi kajian-kajian yang saya sebut tadi, apa yang saya baca, kajian-kajian tersebut itu masih lagi pada peringkat uji kaji. Belum lagi diwujudkan dalam dos yang berkesan, dos yang selamat. Maksudnya kat sini, kalau kita pergi macam dia kata toko-toko jamu itu sendiri yang ada beli itu, mungkin dari segi tradisionalnya untuk kes saya kata tadi sesemut akibat sejuk bolehlah dipakai. Tapi kalau nak digunakan untuk merawat payudara, kanser payudara, itu adalah satu amalan yang tidak tepat. Kita kena berbalik kepada proses-proses untuk membuat ubat itu sendiri. Kerana kalau kita tengok, dia mengambil masa hampir belasan tahun untuk menghasilkan satu ubat yang hendak digunakan dalam amalan klinikal. Contohnya kalau saya boleh tengok satu persatu, kalau untuk peringkat mengenal pasti saja, mengambil masa 2 hingga 3 tahun untuk kenal pasti apa bahan apa dalam Habatus Sauda ini yang bagus. Aktif dia, apa yang bahan aktif dia, apa ingredient dia. Itu mengambil masa 2 tahun. Itu pun ambil masa 2 hingga 3 tahun. Okey, dah dapat yang tu dia buat pula non-clinical studies ataupun lab study kepada haiwan. Nak tengok berapa kadar dosnya, safety dose, efficacy dose, dos berkesan, dos selamat. Kemudian dah sampai pada tahap tu, mereka akan berpindah kepada clinical study. Clinical study tu pun ada 3 fasa. Fasa pertama contohnya dia confirmation study, dia nak uji side effect kepada sekumpulan kecil manusia. Manusia biasa guna manusia yang sihat. Kemudian kalau dah dapat confirmation side effect tu, baru dia guna untuk small number of patient, sekumpulan pesakit yang kecil, untuk tengok dos yang betul, dia punya dos yang selamat, keberkesanannya. Kemudian fasa yang ketiga barulah dia buat secara besar-besaran. Dan ini clinical study ni boleh mencecah tempoh 3 hingga 7 tahun. Maksudnya satu benda yang lama lah. Maksudnya kalau kita kata sesuatu ubat itu memang ada kajian saintifik, maksudnya kita boleh minta dekat orang yang kata macam tu, mana publication yang mengatakan penerbitan ataupun
catatan yang mengatakan sedemikian. Sebab apa yang mereka lakukan fasa-fasa yang sistematik ini adalah untuk memastikan setiap penghasilan ubat itu melalui fasa-fasa yang betul. Yep. Dan dah habis yang tu dia baru dapat application untuk pasarkan. Lepas tu lepas pada dipasarkan tu akan ada pula kajian pemantauan. Dan dia memang akan sentiasa berlaku. Kalau saya tertanya-tanya jugalah kalau sekiranya produk-produk yang dijual di toko-toko tadi itu menjalani proses yang sama, menjalani pemantauan yang sama. Kerana itu saya berpesan kepada masyarakat, para pendengar IKIM, pada pendengar radio IKIM, perlu untuk kita pastikan sekiranya benar untuk kita nak gunakan produk-produk yang diformulasikan daripada habis sauda ini, perlu untuk kita tengok dia punya sama ada ia didaftarkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tengok untuk memastikan sama ada dia berdaftar, perlulah mempunyai nombor pendaftaran MAL tu, dan juga ada hologram Meditech pada dia punya bungkusan dia. Dan yang paling penting, kita juga boleh semak nombor MAL itu di website www.farmasi.gov.my untuk memastikan sama ada nombor yang dipaparkan itu adalah nombor yang betul. www.farmasi.my. Pergi sekarang tengok kan, insyaAllah sambil anda pergi check dan tengok mungkin apa yang sedang anda consume hari ini, adakah benar-benar mendapat kelulusan daripada bahagian Kementerian Kesihatan. Anda boleh ke www.farmasi.com .my. Sambil-sambil tu kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ni tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam segmen Aspirasi 1 hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani, MTech dan Bijak Wang antara sajian istimewa untuk anda. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum tuan, saya dari Yayasan Ikhlas. Mohon masa sikit. Tak apalah, saya tak ada masa. Sekejap tuan, Yayasan Ikhlas akan buat korban di kawasan pedalaman bagi mereka yang memerlukan. Serendah RM360 je satu bahagian. Aduh, aku dah cakap aku tak ada masa. Okey, tak apa tuan. Ni saya bagi flyers korban Yayasan Ikhlas. Tuan boleh tengok. Terima kasih. Allah, kenapa aku marah-marah tadi? Aku pun dah lama tak buat korban. Assalamualaikum, saya nak sertai korban Yayasan Ikhlas. Bagaimana ya? Sertai ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas dengan mendaftar di www.projectkorban.com atau hubungi 012-979-0211. Biar kami tenangkan anda. Selepas seharian kerja keras, biar kami bawa anda ke alam lena. Bagaikan tidur yang nyenyak di Hotel 7 Bintang. Pejamkan mata anda dan beradu dengan bantal hotel berjenama DAG. Dihasilkan daripada bahan berkualiti tinggi untuk keselesaan anda dan bangun segar di pagi hari. Dapatkan bantal hotel berjenama DAG di FB Das Abdul Global atau laman web dasabdulglobal.com. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi minit-minit terakhir, jam-jam terakhir kan, minit-minit terakhir bersama dengan Encik Muhammad Mustaqim Malik, yang merupakan pegawai pendidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. KIAS singkatannya, tapi hari ini bukan kias-kiasan biasa. Kita memang betul-betul sebut tentang Hawadus Sauda, perspektif sains dan Islam. Apa yang boleh kita ambil daripada ini nanti insya-Allah ya, untuk sahabat-sahabat pendengar, jangan ketinggalan untuk tekan butang share di FB IKIM. Moga-moga lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Tadi kita dah lihat dah apa yang dimaksudkan dengan hadis bahawa Hawadus Sauda itu penawar segala penyakit. Alhamdulillah pencerahannya. Dan juga kita dah tahu dah menurut kajian sains dan kesihatan bagaimana satu-satu produk ataupun satu-satu ubat yang keluar daripada yang mengandungi Hawadus Sauda keluar daripada farmasi ataupun yang keluar kepada farmasi yang boleh sampai pada consumer kan. Ada stage-stage mereka taklah terus-terus dikeluarkan, mengambil masa yang sangat lama untuk penyelidikan dan sebagainya. Cuma sebagai seorang Muslim, kita ni semua kan, bagaimana adab yang terbaik untuk kita amalkan apabila berkaitan dengan berubat ini sendiri sebenarnya? Okay. Adab ataupun akhlak dalam berubat ni bukan sahaja dalam konteks Hawadus Sauda, tapi dalam semua jenis ubat ataupun masalah penyakit yang kita hadapi. Kita ada satu garis panduan dalam adab, garis panduan untuk berusaha dan juga bertawakal. Yep. Kalau kita semua tahu bahawa tawakal itu
lebih baik sekiranya didahului dengan usaha. Tapi usaha macam mana yang kita nak jalankan? Jadi usaha kat sini yang terbaik dan mengikut adab Islam yang terbaik ialah usaha yang melalui kaedah dan saluran yang betul. Usaha yang melalui kaedah yang diyakini. Jadi yang diyakini tu yang macam mana? Dalam konteks kita kata ubat ni lah, ada penyakit lah, satu benda yang mudarat. Dalam konteks menghilangkan mudarat, sebagian ulama' seperti Muhammad Al-Khadim membahagikan ada 2 kategori ubat. Pertama, Al-Maznun, iaitu ubat yang dia digunakan berdasarkan kajian terperinci oleh pakar, macam kajian-kajian yang saya katakan tadi, mempunyai keberkesanan yang tinggi. Yang kedua, Mauhum, kajian ubat yang padanya kajian-kajian menunjukkan keberkesanan adalah terbatas. Maksudnya evidence, bukti-bukti menunjukkan ubat itu berkesan adalah tidak cukup. Maka ia dikategorikan sebagai Mauhum. Jadi kategori ubat yang maksud inilah yang dianjurkan untuk kita ambil ataupun untuk kita gunakan, seperti yang disarankan oleh beberapa ulama seperti Badruddin As-Simawi dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan Muhammad Ibnu Ahmad Ar-Ramli, yang dalam kategori Maznun itu. Maznun yang dikata high probability of efficacy, tinggi kebarangkalian untuk berkesan. Jadi yang mana yang tinggi kebarangkalian untuk berkesan tu? Yang melalui kajian-kajian yang sistematik seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita sekadar kata teka-teka, ni boleh ni, agak-agak ni, maksudnya itu dalam kategori Mauhum, yang kita katakan dia tidak cukup untuk kita sandarkan kepada ia, untuk kita katakan dia sebagai berkesan. Kita perlu alirkan usaha kita untuk berubat itu kepada ubat-ubatan yang telah melalui fasa-fasa pembuktian yang cukup dan berkesan, dan juga yang penting selamat untuk digunakan. Dan pada zaman sekarang itulah, kita ini tidak ada kemampuan untuk memahami ubat ini berkesan ke tak berkesan ke. Kita tak ada kayu ukur. Tak ada kayu ukur. Kita sendiri kita tak tahu. Dan kita punya disiplin ilmu ataupun basic kita terbatas. Betul. Makanya kita ni kena merujuk kepada orang yang pakar, iaitu dalam kes ini kita merujuk kepada doktor. Kerana itu mereka-mereka di luar sana yang tidak menjalani mendalami disiplin perubatan secara khusus, sepatutnya tidak mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan kaedah-kaedah yang tidak ataupun belum diyakini berkesan ataupun selamat. Kerana kalau kita menghayati satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabbaba wa la yu'lam lahu minhu tib fa huwa dhamin. Sesiapa yang mengubati dan tidak diketahui daripadanya ataupun dia tidak mahir ilmu perubatan, maka dia bertanggungjawab atas apa yang mungkin berlaku kepada pesakit. Maksudnya kena hati-hatilah. Kita ni apa-apa yang kita cakap, apa-apa yang kita nak pengaruhi orang, perlu kita berhati-hati, kerana kita mungkin tidak mahir tapi kita menyampaikan sesuatu yang tidak berlandaskan perkara yang benar. Maksudnya fakta kena betul. Fakta Macam mana betul. kena beri betul-betul fakta yang betul. Dan fakta perlu datang daripada orang yang ahli. Masya Allah. Ini peringatan untuk semua juga lah ni kan. Masya Allah. Terutama saya juga. Masya Allah. Dan kita sampai ke hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita untuk hari ini. Tapi mungkin sebagai pesan-pesan titipan akhir juga daripada Encik Mustaqim sendiri, bila kita sebut tentang Habatus Sauda ini daripada perspektif Islam dan juga sains, apa yang boleh kita tinggalkan untuk sahabat-sahabat kita? Yang paling penting sekali dalam konteks Habatus Sauda ini, seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting, yang paling utama sendiri, kita perlu faham betul-betul. Seperti yang saya katakan tadi, hadis, apa maksud dia Habatus Sauda? Penawar segala penyakit. Ia bukan seperti mana yang kita faham kalau saya kata dalam konti ini semuanya saya punya. Maksudnya semualah saya punya. Saya kena keluar. Dia kena keluar. Tapi tidak sama dengan bahasa Arab, kaedah usul fiqh yang bahawa segala itu tidak semestinya semua tanpa batasan. Kerana di situ kita kena faham konteks ketika mana hadis itu dilafazkan, apakah situasi pada zaman itu, apakah cakupan ilmu ketika itu. Maka kita perlu sandarkan kefahaman kepada asas-asas yang tersebut. Huraian, dan yang paling penting kita merujuk pada huraian para ulama. Dan Habatus Sauda itu adalah ubat segala penyakit yang sesuai diubat dengannya. Kalau dalam konteks hadis itu,
penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cuaca sejuk. Dan yang paling penting sekali, sekiranya kita nak juga guna habatus sauda, kita perlulah menggunakan khidmat nasihat daripada pakar supaya kita tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak memudaratkan orang ramai dengan mempengaruhi orang untuk mempercayai perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ya, dan kita tak tentu kesahihannya kan, Betul. bagaimana. Tapi alhamdulillah hari ni satu kata orang tu pembuka mata kita supaya kita lebih cakna, lebih faham, lebih ambil tahu apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, apa yang kita sapu di badan kita. Dan jintan hitam ni sangat bagus, sangat baik, sangat istimewa. Jadinya anda kena betul-betul faham apa kegunaannya, insya-Allah. Apa pun, terima kasih banyak pada Cik Mustaqim untuk perkongsian pada hari ni, sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Saya ulangi sekali lagi, share lah banyak-banyak supaya lebih ramai lagi cakna untuk kesihatan mereka juga, insya-Allah. Terima kasih banyak, sampai kita bertemu lagi lain masa, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tadi abang pergi kenduri kahwin anak kawan abang. Rugi awak.